Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan kesempatan kepada kita untuk dapat sama-sama kita meneruskan lagi pengajian kita dalam bahagian siri membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan menyambung bacaan perbincangan daripada surah Al-Bayyinah ayat 1 sehinggalah ayat yang ke-8. Jadi insya-Allah marilah sama-sama kita membaca dan membincangkan hukum tajwid yang ada di dalam surah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. Baik, bagi yang tak cukup nafas, bagi yang nafas dia pendek, kita waqaf pada munfakin. Jadi di situ dari segi makna dia kita dapat memahaminya. Kemudian untuk sambung, kita terus sambung hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ulang sekali lagi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Baik, dalam ayat yang pertama surah Al-Bayyinah ini kita lihat hukum tajwid terlebih dahulu. Baik, bagi kita nak memahami kaedah-kaedah hukum tajwid, kita kena faham cara kita nak mengenal baris. Dalam hukum nun mati dan tanwin, dia terbahagi kepada dua keadaan. Sekiranya nun mati, nun di atasnya ada tanda sukun, dan keadaan satu lagi nun yang tidak ada tanda sukun. Bagi nun yang ada di atasnya sukun, hukum bacaannya adalah izhar halqi. Manakala nun yang tidak ada sukun, sama ada menjadi hukum idgham ma'al ghunnah atau bila ghunnah, atau ikhfa haqiqi. Jadi bagi nun yang tidak ada tanda sukun, kita kena perhatikan selepas nun tersebut huruf yang ada, sama ada huruf tersebut huruf idgham ataupun huruf ikhfa. Huruf idgham seperti mana yang kita tahu ada 4 bagi idgham ma'al ghunnah, dan idgham bila ghunnah ada 2, ya, waw, mim, nun, dan juga ra dan lam. Itu bagi huruf idgham. Jadi kalau ada salah satu huruf idgham selepas nun yang tidak ada sukun, maka hukumnya adalah idgham, sama ada ma'al ghunnah ataupun bila ghunnah. Tapi kalau selepas nun yang tidak ada tanda sukun terdapat huruf yang bukan daripada huruf idgham, maka dia menjadi hukum ikhfa. Sebab kita dah tahu dah, kalau dia bukan idgham, maka dia akan jadi ikhfa. Begitu juga kalau dalam baris tanwin, kalaulah baris fathatain kasratain, kedudukan atas bawah dia sama dan bentuk dhammatain dia bentuk 69, maka dia menjadi hukum izhar halqi. Dia automatik lah dia akan jadi hukum izhar. Kecuali kalau kita lihat ada baris fathatain kasratain yang kedudukannya tak sama, atas bawah dia tak sama, dan dhammatain bentuk 99, maka itu kita tengok dulu sama ada dia nak jadi idgham atau nak jadi ikhfa.
dilihat huruf sebelum selepas tu. Kalau huruf idgham maka dah dibincang dah tadi. Kalau lepas pada tu ada huruf ikhfa, maka dia dinamakan ikhfa hakiki. Okey, jadi mudah saja kita kenal hukum nun mati dan tanwin. Kalau bagi mim mati pula, sekiranya di atas mim itu ada tanda sukun, namanya izhar syafawi. Dia jadi izhar. Kalau di atas mim itu tidak ada tanda sukun, kita perhatikan huruf selepas tu. Kalau mim bertemu mim, dia jadi idgham mislain. Kalau mim bertemu ba, dia jadi ikhfa syafawi. Jadi huruf mim, hukum mim dia ada 3 sahaja. Lepas pada tu kita tengok lagi lah, ada hukum mat ke. Kalau ada huruf mat, huruf alif atas dia ada tanda mat, ataupun waw ataupun ya atas dia ada tanda mat, maka itu dia termasuk dalam hukum mat. Jadi kita kena kenal lah mat pun. Baik, dalam ayat ni yang pertama sekali kita nak kenal hukum nun mati dan tanwin dulu. Kita pergi satu persatu. Dalam ayat ni ada tak hukum ataupun ada tak nun? Kita tengok pada nun dulu. Nun yang mana di atasnya ada sukun ataupun tidak ada tanda sukun. Baik, kita perhati. Lam yakunil ladzina kafaru min. Itu satu. Nun yang ada sukun. Ahlil kitabi wal musyriki munfakin. Nun di situ tidak ada tanda sukun. Jadi ada dua dah nun mati tu. Baik, di sini ada dua sahaja. Baik, tengok keadaan yang pertama, nun yang mana di atasnya ada tanda sukun. Jadi saya dah bagi tahu dah, kalau atas dia ada sukun, dia akan jadi izhar halqi. Mudah saja. Kemudian kalau nun yang tidak ada tanda sukun, baik, kita tengok huruf selepas tu. Huruf fa. Huruf fa adakah dia huruf idgham? Jadi ini dah dimaklum dah, huruf idgham ada 4 campur 2 ada 6. Jadi kalau dia bukan termasuk dalam huruf idgham, maka namanya ikhfa. Automatik dah huruf fa tu adalah huruf ikhfa. Jadi mudah. Mudah kita nak mengenal. Kemudian habis untuk nun mati. Mungkin satu lagi saya nak jelaskan, kalau nun mati di atasnya ada mim kecil. Ini kalau kita jumpa atas nun tu ada mim kecil, itu namanya hukum dia iqlab. Dia khas untuk iqlab. Pada dalam ayat ni kita tengok pula tanwin. Ada tak fathatain kasratain yang kedudukannya sama ataupun tak sama, ataupun ada tak dhammatain 69 ataupun 99? Dalam ayat ni tak ada. Dalam ayat ni kita tak jumpa tanwin. Tidak ada tanwin. Kita tengok hukum mim mati pula. Mim mati ada tak dalam ayat ni, yang mana atasnya ada sukun dan tidak ada tanda sukun. Baik, dalam ayat ni hanya ada pada satu tempat, iaitu pada lam yakun. Lam tu ada mim, atasnya ada sukun, maka itu namanya izhar syafawi. Jadi kita buat step-step dia. Mula-mula kita tengok nun mati, kita tengok tanwin, kita tengok mim mati pula. Itu yang asas dia lah. Baik, dalam ayat ni kita lihat hukum yang lain, hukum mat. Kalau tengok dari segi hukum mat jaiz, mat wajib, yang ada tanda panjang tu, dalam ayat ni tidak ada. Tidak ada hukum mat, kecuali dia ada mat asli sahaja. Mat asli lam yakunil ladzi, mat asli. Kafaru, mat asli. Kitabi, kita tu mat asli. Wal musyriki, mat asli. Munfaki, bila kita waqaf sini dia jadi hukum mat arif li sukun. Baik, satu lagi nak diingatkan, kalau kita waqaf pada ta marbutah bayinah tu, ta bulat tu, kalau kita berhenti atas bunyi ha. Bayinah, jangan bunyi nats. Sebab ta marbutah ni kita waqaf dia dengan ha. Itulah sikit sebanyak penjelasan berkaitan dengan hukum bacaan, supaya kita dapat memperelokkan bacaan ayat yang pertama ini. Ulang sekali lagi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin.
kita tengok hukum, kita perhati dari segi makna dulu. Lam yakunil ladzina kafaru, maksudnya apa? Orang-orang yang kafir. Lam yakunil ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, daripada ahli-ahli kitab. Siapakah ahli-ahli kitab? Ahli-ahli kitab ni ialah di kalangan Nasrani dan Yahudi. Itu namanya ahli kitab. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Munfakin, tidak akan terlepas dari kepercayaan dan amalan-amalan masing-masing. Maksudnya di sini orang-orang kafir yang terdiri daripada ahli kitab dan juga orang-orang musyrikin. Orang musyrik ini mereka tak terlepas daripada amalan nenek moyang mereka. Kita boleh wakaf pada munfakin. Kemudian kita sambung, hatta ta'tiyahumul bayyinah. Okey, mereka ni tidak akan terhenti daripada beramal dengan amalan nenek moyang mereka. Hatta tu maksudnya apa? Sehingga. Okey, ta'tiyahumul bayyinah, datang kepada mereka bukti yang jelas lagi nyata. Jadi orang musyrik ini mereka nak bukti, mereka nak penjelasan yang jelas, baru mereka nak beriman. Okey, bayyinah tu maksudnya bukti yang jelas, yang nyata. Okey, mereka nak penerangan, mereka nak bukti, baru mereka nak beriman. Itu bagi ayat yang pertama. Jadi kita ambil faham dari segi makna istilah. Apa maksud al-bayyinah? Al-bayyinah artinya bukti yang nyata. Okey. Baik, seterusnya ayat yang kedua. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Baik, dalam ayat yang kedua pula sama juga step dia. Kita nak tengok hukum tajwid dulu. Kita perhatikan nun mati. Dalam ayat ni ada hukum nun mati. Okay, hukum nun mati dalam ayat ni dia tidak ada nun mati ya. Okey. Kita tengok tanwin pula. Bagaimana keadaan tanwin? Baik, dalam ayat ni dia ada beberapa tempat tanwin. Kita perhatikan. Yang pertama pada lum minallah. Tengok dhammatain dia bentuk 99. Kemudian suhufan. Tengok tanwin di situ, fathatain dia kedudukannya tak sama. Okey, atas bawah dia tak sama. Kemudian satu lagi mutahharah. Okey, yang di hujung tu kita tak bincangkanlah sebab dia waqaf situ. Kita tengok pada dua tempat. Okey, kalau kita jumpa dhammatain, rasulun tu dhammatain dia bentuk 99. Apa yang kita dapat buat kajian di sini, kalau selepas bentuk 99, maka tengok huruf yang selepas dia. Kalau huruf yang selepas dia tu adalah huruf idgham, maka dia jadi hukum idgham. Kalau ikhfa, dia jadi ikhfa. Okey, di sini kita tengok lepas dhammatain tu ada huruf mim. Huruf mim ni termasuk dalam huruf idgham. Termasuk dalam huruf idgham ma'al ghunnah. Jadi dia jadi hukum idgham ma'al ghunnah. Jadi dengung dua harkat. Rasulun minallah. Okey, kita dengung. Yatlu suhufan. Tengok satu lagi yang tak sama. Suhufan. Okey, atas bawah dia tak sama. Jadi kalau kedudukan atas bawah dia tak sama, maka kita kena tengok dulu huruf selepas tu. Huruf selepas tu ada huruf apa? Huruf mim. Jadi huruf mim ni kita dah tahu dah. Mim dia termasuk dalam huruf idgham ma'al ghunnah. Jadi di sini juga hukum dia idgham ma'al ghunnah. Jadi pastikan dengung dua harkat. Okey, ada hukum mim mati? Hukum mim mati dalam ayat ni tak ada. Hukum mat ada tak? Yang ada tanda mat tu.
pun tak ada juga. Yang ada hanyalah hukum mad asli. Okey, pada hukum mad asli ada di situ. Baik, satu lagi mutahharah. Bila kita waqaf, pastikan waqaf tu dengan hak. Mutahharah, mutahha. Okey, jadi kita tengok balik kedudukan makhraj huruf ha. Makhraj huruf ha adalah di dada, di bahagian dada ni, di pangkal kerongkong. Jadi fokus kita pada bahagian tersebut. Mutahha, mutahharah, mutahharah. Okay. Sama jugalah, rah pun sama juga. Makhrajnya bila kita waqaf dia jadi huruf ha. Makhrajnya sama di bahagian pangkal juga. Mutahharah, mutahharah. Jadi pastikan ha tu di pangkal kerongkong. Kita ulang balik. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Baik, apa maksud ayat ini? Rasulun minallah. Rasul ni maksudnya iaitu seorang rasul minallah, dari Allah, yatlu, yang membacakan kepada mereka. Mereka tu maksudnya orang kafir tadilah, iaitu daripada ahli kitab, daripada orang musyrik tu. Maksudnya Allah datangkan Rasul kepada mereka untuk nak menerangkan ayat-ayat Allah. Okey, tu diceritakan pada ayat yang kedua. Allah datangkan Rasul untuk nak menerangkan tentang Islam kepada mereka. Yatlu, untuk Rasul ini membacakan kepada mereka suhufan mutahharah, iaitu lembaran-lembaran yang suci. Suhufan mutahharah ni lembaran-lembaran yang suci. So dalam tu adalah ajaran-ajaran ataupun ayat-ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang ada dalam suhuf. Kita panggil dia suhuf ataupun lembaran-lembaran. Okey, ingatlah dalam ayat ni kalimah yang pentingnya pada suhufan tu. Suhufan tu artinya lembaran-lembaran. Mutahharah, suci. Okey, baik. Itu untuk ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Baik, dalam ayat ni kita tengok hukum tajwid, kita ikut step dia. Yang pertama kita tengok nun mati. Ada nun mati dalam ayat ni? Tak ada nun mati. Okay, kita pergi step yang kedua. Ada tanwin dalam ayat ni? Okay, tanwin dia ada pada kutubun, iaitu dhammatain. Tengok dhammatain dia bentuk 99. Jadi kalau 99, dia akan jadi hukum idgham ataupun ikhfa. Jadi tengok lepas tu ada huruf apa? Huruf qaf. Jadi huruf qaf, adakah dia huruf idgham? Dia bukan huruf idgham, dia huruf ikhfa haqiqi. Jadi di sini dibaca dengan hukum ikhfa haqiqi, iaitu kita dengung. Fiha kutubun. Dengung dia iaitu di bahagian pangkal lidah. Okey, getaran dengung tu di bahagian makhraj, di bahagian pangkal lidah sebelah dalam. Dan pastikan lidah kita tu kita renggangkan. Fiha kutubun qayyimah. Itu cara dengung tu. Qayyimah bila waqaf samalah macam tadi ya. Kita waqaf dengan ha. Qayyimah. Okey, waqaf dia dengan ha. Fiha kutubun qayyimah. Apa maksud ayat ini? Baik, yang ni dia cerita berkaitan dengan lembaran tadi ni, suhuf tadi ni. Okey, dalam suhuf tu ada apa? Okey, dalam suhuf tu ada fiha kutubun qayyimah, iaitu terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang benar. Dalam lembaran-lembaran tadi ni terkandungnya pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang benar. Itu menjelaskan tentang apa yang ada dalam suhuf tadi.
Yang keempat, ayat yang keempat. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Baik, dalam ayat yang keempat ini sama juga kita nak tengok hukum tajwid, kita ikut step dia. Step yang pertama, nun mati dulu. Okay, nun mati dalam ayat ni ada beberapa tempat. Baik, kita dapat lihat di sini ada satu tempat, iaitu pada min. Okay, min di atasnya ada mim kecil. Nun tu atas dia ada mim kecil. Kalau atas dia ada mim kecil, apa maksud dia? Yang ni dibaca dengan iqlab. Macam tu saja cara kita nak kenal. Okey, habis dah nun mati. Kita tengok tanwin pula. Ada tak tanwin dalam ayat ni? Tanwin tak ada. Mim mati ada tak dalam ayat ni? Mim mati pun tak ada. Okey, hukum mat pula. Hukum mat kita tengok kalau di atas huruf alif, waw dan ya tu ada tanda mat. Ada tak? Okey, ada satu pada ja'a. Pada ja tu. Jadi tengok lepas huruf mat tu ada huruf hamzah. Okay, huruf hamzah dia dalam satu kalimah atau dua kalimah. Dia berada dalam satu kalimah, ja'a. Jadi kalau dalam satu kalimah namanya mat wajib muttasil. Ini panjang dia 4 ataupun 5 harakat. Okey, yang lain-lain ada lagi tak yang ada tanda mat? Tak ada dah. Okey, mat asli saja yang banyak dalam ayat ni ya. Mat asli wama allazina kitab ma. Okey, itu namanya mat asli. Okey, jadi itulah cara dia untuk kita nak mengenal hukum-hukum mat. Jadi kita buat macam tu. Kita ambil satu persatu hukum-hukum tajwid. Okey, ikut step-step dia. Baik, kita ulang balik. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Okay, kalau nafas tak cukup, kita mati pada kitab. Kalau nafas tak cukup lah, jangan kita curi nafas. Sebaik-baiknya kita mati dan ambil pada illa. Baik, apa maksud ayat ini? وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani, iaitu ahli kitab itulah yang diberikan kitab Taurat dan Injil. Okey, Yahudi dan Nasrani ni Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada mereka kitab Taurat dan Injil. Okey, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, tidak berpecah belah. Okay, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kepada mereka kitab Taurat dan Injil tidak akan berpecah. Tafarraqa tu tidak akan berpecah lah. Illa min ba'dima, melainkan ba'dima ja'athumul bayyinah, setelah datang kepada mereka bukti yang jelas, yang nyata. Jadi orang Yahudi dan Nasrani ni mereka takkan berpecah melainkan bila mereka mendengar kalam-kalam Allah yang jelas lagi nyata, barulah mereka akan beriman. Kalau mereka tak dengar bukti-bukti yang jelas nyata ni, selagi itulah mereka tidak akan berpecah. Itu bagi ayat yang keempat. Ayat yang kelima. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Ulang sekali lagi. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Dari segi tajwid dia sama juga, kita ikut step dia. Step yang pertama, kita tengok nun mati terlebih dahulu. Okay, dalam ayat ni nun mati dia ada tak? Okay, dalam ayat ni tak ada nun mati. Kita tengok tanwin pula. Ada tanwin dalam ayat ni? Okay, tanwin pun tak ada. Dalam ayat ni ada hukum mat. Okay, hukum mat kita perhatikan pada alif, atas dia ada tanda mat. Okay, ada berapa tempat? Wama satu, miru ru tu dua, hunafa tiga. Jadi ada tiga tempat yang ada tanda mat di atas huruf alif, iaitu pada wama. Okay, wama di situ dia jadi hukum mat jaiz munfasil. Sebab apa mat jaiz? Sebab huruf hamzah tu dia duduk di dalam kalimah umiru. Jadi duduk dalam dua kalimah lah. Ini namanya mat jaiz munfasil. Umiru pula di atas wa tu ada tanda mat. Selepas itu ada huruf hamzah, tapi hamzah dia duduk dalam kalimah yang kedua pada illa, maka ini juga namanya mat jaiz munfasil. Hunafa, hunafa tengok pada alif, atas dia ada tanda mat. Selepas itu ada huruf hamzah dalam satu kalimah. Ini juga namanya mat wajib muttasil. Jadi panjang dia 4 ataupun 5 harakat. Jadi pastikanlah ketiga-tiga tadi ni kita panjang dia bagi sama, 4 ataupun 5 harakat. Baik, dalam ayat ni selain pada hukum mat jaiz, mat wajib, ada hukum mat asli. Mat asli lah yang paling banyak lah dalam ayat ni. Okey, pada kalimah as-salah tu, okey, wa yuqimus salata, kita baca dengan wa yuqimus salata. Jangan baca wa yuqimus salawata, itu tak kena. Okey, kita perhatikan, kita tengok elok-elok. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Jangan baca zakawah, itu tak kena. Okey, kita baca dengan zakah. Begitu. Sebab sini dia ada dari segi penulisan rasam Osmani. Okay, waw itu hanya sekadar rumah kepada alif. Jadi yang berfungsi, yang tuan rumah tu adalah alif tu. Jadi kita baca ikut alif tu lah. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Begitu. Okay, waqaf dengan wa zalika dinul qayyimah. Gitu. Kita ulang balik. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Baik, apa maksud dia? Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya. Okey. Jadi di sini kepada ahli-ahli kitab tu tidak lain tidak bukan Allah perintahkan mereka untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan apa yang mereka lakukan. Hunafa'a wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang. Okey, hunafa tu tetap teguh di atas tauhid,
iaitu mengesahkan Allah. Wa yuqimus solah, dan mendirikan sembahyang. Wa yu'tuz zakah, dan memberi zakat ataupun mengeluarkan zakat. Wa zalika dinul qayyimah, dan yang demikian itulah agama yang benar. Jadi agama yang benar adalah agama yang buat kerana Allah dan berpegang teguh pada tauhid, iaitu mengesahkan Allah, mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Itulah agama yang sebenarnya. Baik, itu ayat yang ke-5. Ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Kita waqaf di situ. Ulaika hum syarrul bariyah. Ulang sekali lagi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Dalam ayat ni kita tengok hukum tajwid terlebih dahulu. Kita tengok nun mati dulu. Nun mati dalam ayat ni ada pada min satu. Ada pada satu tempat saja. Jadi di atas nun itu ada sukun, itu namanya izhar halqi. Ada tak baris tanwin? Baris tanwin dalam ayat ni tak ada baris tanwin. Kita tengok pada mat pula, iaitu pada fiha satu, ulaika ada dua tempat. Jadi tengok pada huruf hamzah. Lepas huruf mat tu, huruf hamzah ada dalam satu atau dua kalimah. Fiha tu dalam dua kalimah. Kalau kita sambung di sini, maka kita kena baca dengan mat jaiz munfasil. Kita baca 4 ataupun 5 harkat. Tapi di sini kita waqaf. Bila waqaf, kita panjang 2 harkat sahaja. Ulaika, tengok huruf mat tu, alif atas dia ada tanda mat. Selepas itu ada huruf hamzah. Huruf hamzah sini dalam satu ataupun dua kalimah. Dalam satu kalimah, maka namanya mat wajib muttasil. Kemudian hukum mim mati. Mim mati kita tengok ada satu tempat pada home tu. Home tu kalau di atasnya ada sukun, namanya izhar syafawi. Bariyah waqaf dengan hak. Baik, kalau mat asli banyaklah dalam ayat ni, banyak mat asli. Itu sebuah sikit berkaitan dengan hukum tajwid dalam ayat yang ke-6 ini. Ulang sekali lagi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Maksud ayat yang ke-6 ini iaitu sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam jahannam, neraka jahannam, khalidina fiha, kekallah mereka di dalamnya. Jadi untuk orang kafir, iaitu daripada ahli kitab dan musyrik ini, tempatnya adalah di neraka jahannam, yang mana mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Jadi syarrul bariyah ni maksudnya sejahat-jahat makhluk.
Ayat yang ketujuh, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Baik, kita tengok dari segi hukum tajwid dahulu. Tengok ada nun mati di sini. Nun mati di sini tidak ada. Nun mati tak ada. Tanwin pun tak ada. Hukum mat di sini ada pada ulaika. Laika tu tengok alif atas dia ada tanda mat, kemudian ada huruf hamzah. Dalam satu kalimah namanya mat wajib muttasil. Okay, hukum yang lain itu hukum mim mati, ada satu tempat itu namanya izhar syafawi. Okey, hukum mat asli, banyaklah dalam ni hukum mat asli. Cuma tengok pada amanu tu, amanu itu namanya mat badal. Okey, amanu itu namanya mat badal, panjang dia 2 harakat. Baik, kita ulang balik. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Apa maksud dia? Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, yang beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh. Ulaika hum, mereka itulah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Okey, bagi orang yang beriman, yang beramal soleh, Allah jamin dah mereka ini adalah sebaik-baik makhluk. Berbanding dengan ayat sebelum tadi ni, cuma di sini Ustaz nak tekankan pada maksud kalimah tu, syarrul bariyah dengan khairul bariyah. Jangan tersilap ambil. Kalau kita nak letakkan nama anak kita, ambil nama ataupun letakkan khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Jangan kita letakkan nama anak kita syarrul bariyah, nanya kepada anak tersebut. Sebab apa? Syarrul bariyah ni maksudnya sejahat-jahat makhluk. Okey, jadi faham dah. Walaupun ada dalam Al-Quran, tapi kita kena faham dulu makna dia tu. Baik, itulah ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8, yang terakhir, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Kalau tak boleh habiskan, kita berhentilah di situ. Kemudian kita teruskan, khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an. Tawaqaf. Zalika liman khashiya rabbah. Okay, itu cara bacaan dia. Okay, Ustaz dah tunjuk tempat berhenti di mana, cara ambil di mana. Ya, harap dapat ikutlah. Baik, kita tengok dari segi hukum tajwid dalam ayat ni. Kita lihat dulu nun mati. Nun mati ada berapa tempat? Jazaohum inda. Ain satu, nun mati di situ yang tak ada sukun. Yang kedua pada minta, ada 2, nun yang tak ada tanda sukun. Anhar 3, ada sukun atas nun, ada 3. Anhum, nun mati atas dia ada sukun, 4. Anhu, nun mati atas dia ada sukun, 5. Liman khasyiya, nun mati atas dia ada sukun, 6.
Jadi dalam ayat ni ada 6 tempat yang ada nun mati. Okey, kita tengok nun mati yang tak ada tanda sukun. Kita dah tahu dah sama ada dan jadi idgham ataupun ikhfa. Kita tengok lepas huruf tu ada huruf apa. Okey, inda, lepas nun ada dal. Dal adakah dia huruf idgham? Bukan huruf idgham, maka dia jadi ikhfa. Kemudian min tahtiha, nun mati tak ada sukun juga. Lepas tu ada huruf ta. Ta huruf, adakah dia huruf idgham? Bukan, dia huruf ikhfa. Okey. Kemudian anhar, anhar di situ dia ada nun atasnya ada sukun. Jadi automatik dia jadi izhar dah. Kemudian pada anhum pun sama juga, dia jadi izhar. Anhu pun sama juga, dia jadi izhar. Liman juga dia jadi izhar halqi. Jadi macam tu sajalah kita nak kenal. Paling mudah. Bagi tanwin pula, ada tak tanwin di sini? Tanwin pada adnin. Satu, tengok atas bawah dia tak sama. Jadi kalau tak sama, dia sama ada jadi idgham ataupun ikhfa. Jadi tengoklah huruf selepas tu ada huruf ta. Maka kalau huruf ta adalah huruf ikhfa. Kemudian tanwin pada abada. Okey, abada di sini kita waqaf. Bila kita waqaf dengan mad iwab. Jadi panjang dia 2 harakat. Kalau kita sambung, sambung kita tengok abadar radhiyallahu anhum. Jadi kalau kita sambung, dia jadi hukum apa di situ? Tanwin yang mana dia tak sama, kemudian bertemu dengan ra. Ra huruf idgham bila gunnah. Jadi kalau kita sambung, kita baca dia dengan idgham kamil. Abadar radhiyallahu. Tapi kalau kita waqaf, maka kita berhentilah 2 harakat. Okey, kemudian hukum mim mati. Dalam ayat ni ada mim yang di atasnya ada sukun. Ada beberapa tempat, itu namanya izhar syafawi. Bagi hukum mat pula pada jaza 1, fiha 1. Okey, ada 2 tempat ya. Itu namanya mat apa tu? Jaza'u, itu namanya mat wajib. Fiha, ha dia jadi mat jaiz munfasil. Okey, begitulah cara dia. Kemudian yang lain-lain itu dia adalah hukum mat asli. Okey, mat asli banyaklah dalam ayat-ayat ni. Baik, saya ulang balik. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Anhar bila waqaf dia jadi mad arid lisukun. Khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khashiya rabbah. Baik, apa maksud ayat yang terakhir ini? Jazaohum inda rabbihim, iaitu balasan mereka di sisi Tuhannya ialah jannatu adnin, syurga adnin, yakni tempat tinggal yang tetap. Tajri min tahtihal anhar. Tajri itu maksudnya yang berlari atau yang mengalir. Okey, tajri itu min tahtihal anhar, di bawahnya beberapa sungai. Jadi anhar tu maksudnya sungai. Okey, jadi di syurga nanti di bawahnya tu adanya anak-anak sungai. Okey, yang berlari, yang mengalir, sungai di bawahnya. Di bawah syurga tu. Macam kita bayangkan rumah kita di atas bukit, kemudian di bawah tu adanya sungai-sungai yang mengalir. Okey, khalidina fiha, kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Ini bagi orang yang beriman tadi ni. Okey, bagi orang yang beriman dan beramal soleh, maka balasan kepada mereka iaitulah syurga adnin, yang kekal tempat tinggal mereka, yang mana di syurga itu adanya anak-anak sungai yang mengalir.
khalidi yang mana mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha akan mereka, ya, radhiyallahu anhum, Allah redha akan mereka, wa radu an, dan mereka pun redha, okey, serta bersyukur. Dzalika liman khasyiya rabbah, akan nikmat pemberiannya, balasan yang demikian itu. Dzalika liman khasyiya rabbah, balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Khasyiyah ni maksudnya takut. Jadi untuk orang yang takut melanggar perintah Tuhannya, maka balasannya adalah syurga adnin. Okey, syurga yang kekal tempat tinggalnya. Okey. Baiklah, sampai di sini dahulu perbincangan kita. Perbincangan dari segi cara teknik membaca ayat-ayat surah Al-Bayyinah ini, dan cara kita nak mengenal hukum-hukum tajwid mengikut step-step dia secara ringkas, dan juga makna-makna ayat. Moga-moga kita dapat memahami kaedah bacaan yang betul, dan juga dapat faham juga ayat-ayat yang kita baca itu. InsyaAllah, moga-moga ada manfaatnya. Sekarang kita akan ulang balik sekali lagi bacaan surah ini daripada ayat 1 hinggalah ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.